Assalamualaikum. Test 1 2. Alright, Assalamualaikum. Selamat datang ke Super Daily Channel. Okay, hari ni vlog ke review part 3. Aku akan review ataupun aku akan buat vlog di satu homestay di Skinchan juga. So macam yang lepas korang tengok aku buat dekat rumah segitiga tu kan. So kali ni aku buat di Anjong Pool Villa di Skinchan juga. Kalau kau tengok kat belakang aku, Anjong Pool Villa. So, tengok luaran pun macam dah gempak lah. So kita nak tengok lah dalam ni macam mana pula nanti. So stay tune dengan aku. Aku akan duduk sini dalam 2 hari 1 malam. So aku akan bagi tahulah macam mana tempat dia, best ke tidak, okey ke tidak. Aku tak boleh cakap banyak sebab hujan. So kita masuk dalam dulu. Nanti kita sambung cakap. Alright. Okay, Assalamualaikum geng. Aku baru check in, letak barang, settlekan anak-anak punya staff and wife punya staff, angkat barang sikit. Baru boleh duduk. Itu pun sekejap sebab aku nak kena melayan anak-anak untuk mandi swimming pool. On the way nak ke sini, keadaan kurang mengizinkan juga sebab faktor cuaca lah. Dia hujan dan tak boleh shoot sangat kat luar. So aku akan shoot sikit kat luar nanti selepas hujan berhenti lah, sama ada hari ni ataupun besok. Sebab aku stay sampai besok. Aku ada buat close up shot tadi, B-roll tadi. So korang boleh tengok lah keadaan dia. Bagi aku, untuk first impression sangat-sangat memuaskan. Harga pun berpatutan dengan apa yang dia bagi. Dan juga aku suka privacy yang dia bagi kat sini. Sebab setiap rumah dia ada each pool dia sendiri. So which is benda tu yang attract untuk family kan. Dia ada ruang dining macam ni untuk kau makan, untuk kau lepak dengan family. And then sambil tu kau boleh tengok anak-anak kau main. And pemandangan sawah padi yang bagi aku benda tu dapat menenangkan sikit lah. So aku rasa satu tempat untuk engkau pergi short vacation bersama family, short trip, aku rasa tempat ni sesuai. Right? Aku akan bagi lagi, aku akan tunjukkan lagi apa yang ada surrounding kat sini. Sebab dengan cerita dia boleh naik basikal, dia boleh memancing, tapi tak boleh tunjuk hujan. And then on malam macam kau tengok tadi, aku masuk, dia ada dapur, dia ada perut nasi, dia ada barbecue session tempat. So korang boleh barbecue sama dengan family korang. Alright, dan dia sediakan arang. Cuma makanan-makanan yang untuk
dia buat barbecue tu, dia tak bagilah, so korang kena bawa sendiri lah. And rumah ni juga dilengkapi toiletries, towel, iron, sejadah, telekung, semua kat belah atas. And then kalau kita pergi hotel, dia ada kopi, Milo, Maggi ke kan. Sini dia ada bagi keropok, Maggi, air semua dalam peti. Tempat yang aku shoot tadi. Tapi dia ada additional charges. Dia ada penambahan harga lah. Maksudnya kita kena bayar extra lah untuk benda-benda item yang kita ambil. Alright. And keadaan bilik air macam yang aku tunjuk tadi, simple, but nice. Aku rasa cukup. Cuma aku ada persoalan sikit sebab bilik kat atas, bilik air kat bawah. So macam susah sikit lah kau nak naik turun. Tapi mungkin idea owner ni ialah dia dekat dengan swimming pool, so boleh terus masuk bilik air and then boleh terus naik atas kan. Kalau ada orang tua, aku rasa tak sesuai lah kot, sebab kau kena naik orang tua. Kalau yang boleh lagi gagah lagi, okey. Kalau yang dah sakit lutut, payah juga kan. Ada dua type rumah sini, Villa Red dia panggil. Yang sana ada warna hijau dan warna kuning. Situ dia tak ada tinggi macam ni, dia just satu tingkat je. So aku rasa yang belah situ aku rasa sesuai untuk. Dan sana pun ada pool bukan sini je, sana pun ada private pool. So aku rasa okey lah. Kalau mana yang nak bawa orang tua yang tak ada nak manjat naik tangga, ambil yang belah villa belah sana. So mana yang muda-muda ni kan, yang pasangan-pasangan yang baru kahwin, aku rasa best tempat ni. Kau tak perlu pergi jauh-jauh dan kau tak perlu bayar sampai RM800 duduk Lexus, habis ke kat PD tu whatever. Ni pun dah ada, tapi berbaloi dengan harga dia lah. One more thing aku nak cakap, sini tak ada menyediakan apa-apa menu makanan. Maksudnya makan tengah hari, makan malam, tak ada. Hanya menu breakfast. Itu pun kau kena tambah. Harga dia ada harga bilik sahaja, tapi penambahan menu untuk sarapan kau kena add on. Kau kena bayar lah. Dia ada 3 ke 4 menu. So ikut menu tu lah berbeza. So benda tu aku akan tunjuk esok. Besok dia orang akan hantar. So aku tunjuk apa yang aku makan untuk menu sarapan. Kalau kat sini macam video yang sebelum ni, aku duduk kat Triangle House tu, dekat area Sungai Besar, Kuala Selangor, Sekinchan, Sabak Benam. Korang tak risau sebab makanan kedai makan sangat-sangat banyak. So aku rasa korang boleh waste ke Google ke, boleh terus pergi je. Tak perlu nak makan kat sini pun. Tapi kalau yang nak makan kat sini, breakfast je lah. Dia tengah hari, makan tengah hari, malam tak ada. Barbecue session korang kena bawa Cuma dia orang sediakan tempat, arang semua dia orang sediakan. Yang selain tu korang kena bawa. Pun boleh jadikan salah satu aktiviti keluarga yang korang boleh buat bila korang stay kat sini. A few moments later. Okay geng, aku baru selesai buat aktiviti dengan anak-anak aku, which is main di swimming pool lah, yang paling dia orang tunggu-tunggu. Tapi dia tak boleh lama sebab sini dah mula hujan. Daripada aku sampai tadi sampai dah sekarang dalam pukul 6.50, 6.30 tadi dah habis mandi. So ada banyak benda yang aku tak dapat tunjuk pada hari pertama ni. So harap esok cuaca baik dan pagi-pagi aku akan tunjuklah mana tempat yang korang boleh mancing, korang naik basikal kat mana, and ada tempat bergambar. So besok lah. Hari ni tidak mengizinkan. So aktiviti seterusnya untuk hari ni, kejap lagi lepas maghrib, lepas solat semua, kita orang keluar lah untuk cari makan malam. So kita orang akan bungkus makan kat sini lah. Sebab kalau barbecue tak sempat untuk sediakan barang-barang dia sebenarnya. Barang-barang macam arang tu semua dia orang ada. Cuma yang makanan lah yang untuk dipanggang tu, sausage ke, ayam ke, apa ke. So tak sempat nak sediakan. So kalau korang ada nak bawa ke sini, boleh buat. So dia agak convenient lah. Semua benda ada dalam satu tempat, melainkan makan malam. So korang kena keluar lah. Mungkin ada yang tanya berapa harga bilik.
Okey, untuk hari Isnin sampai Khamis tak silap aku, harga dia 380 sekali semualah facilities ni, melainkan basikal kena bayar RM15 satu hari. Dia tak kira per hours. And pelampung kalau korang tak ada, korang boleh beli kat sini juga. Untuk hari Jumaat dan juga Ahad, harga dia 420. Hari Sabtu 450. Dan bila public holiday dia akan mahal sikit lah. So mana-mana tempat pun sama je. Cuma yang bestnya kat sini, yang senang je kat sini, dia privacy dan semua dalam satu tempat. Swimming pool, dapur, barbecue, bilik air, tempat tidur. Parking kereta pun korang boleh parking dekat depan ataupun kat sebelah korang punya villa. Sorry sikit kalau agak bising dan juga tak dengar sangat ke, ada noise ke kan, sebab hujan lebat kat sini dan juga anak-anak aku bising sikit. Dia orang tengah seronok, orang tengah excited. Dia orang semua kat atas sekarang ni. Nasib baik juga pasal aku buat review ni untuk aku cakap dengan korang. Aku ada bawa external punya lighting sebab lampu dia romantik sikit. So malam ni macam chill je kan. Dia tak ada macam pakai lampu putih yang terang. So nasib baik aku bawa, kalau tak gelap lah aku nak review tempat ni. 2,000 years later. Geng, aku baru lepas balik daripada pekan Sungai Besar. So malam ni just makan McD je sebab tak tahu nak makan apa. Dan plus hujan sangat lebat kat sini sebenarnya. So banyak momen yang aku tak boleh nak capture dekat luar untuk hari pertama ni. Hari kedua aku tak tahu. So besok pagi kita tengok macam mana. Kalau aku dapat ambil sendiri a few scenery yang menarik, aku akan share dekat dalam video lah. Kalau tak, ini je lah. Sebab keadaan tidak mengizinkan, cuaca tidak mengizinkan. So malam ni aku having a McDonald punya burger dan juga bubur, dan juga dengan anak aku. One more thing, aku nak highlightkan untuk makluman korang, villa ni hari-hari akan ada orang datang booking. Maksudnya orang dah booking lah, fully book dah untuk 2021 ni. So mana yang nak buat tempahan ataupun nak duduk kat sini, korang kena book awal. Dan make sure bila korang dah book, tolong commit dengan date tu. Sebab kesian pada owner. Sebab owner pun adalah cerita sikit. Sebab ada banyak yang nak letak deposit, book tapi tak boleh, last minute tak boleh, asyik tak boleh je. So untuk PKP faham lah, sebab tak boleh travel. Buat sekarang, bila once korang dah bagi tahu date yang terbaru, so tolong commit lah. Sebab ramai orang yang tak dapat nak stay kat sini disebabkan korang punya tangguh date tu. Seolah-olah macam korang je nak duduk sini. Aku kena bagi tahu. Aku kena bagi tahu sebab kesian pada orang yang nak duduk kat villa ni tapi tak dapat. So pada yang dah booking, tolonglah commit. Right? So nothing special malam ni. Just tadi nak keluar, hujan lebat gila. Keluar pergi take away McD, and then balik makan. Sebab hujan lebat sangat-sangat, nak turun pun dengan anak-anak lagi kan. So aku cakap dengan rumah, kita makan kat villa je lah. So pada yang stay kat sini, aku nasihatkan petang korang dah keluar, beli siap-siap dan korang boleh panaskan sebab sini ada dapur. Ataupun buat barbecue, korang tak payah keluar. Ataupun masak sini. Sini ada periuk nasi, ada dapur, ada cerik, ada cawan, ada pinggan mangkuk, segala-galanya semua ada. So just masak je and then makan ramai-ramai as a family. Alright? Tapi kalau tak nak, keluar, makan luar ataupun tapau pun boleh juga. Alright? So untuk day 1 nothing special sebab keadaan tidak mengizinkan, cuaca tidak mengizinkan. So kita tengok day 2 macam mana. Alright? So besok aku akan beritahu breakfast dia sedap ke tidak, okey ke tidak. Alright? Jumpa besok.
Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Baru bangun. Hari ni lewat sikit bangun. So semalam dah seharian hujan. Aku adjust brightness sekejap. Semalam seharian hujan. So aku tak dapat nak tunjuk korang keindahan villa ni sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, bukannya kita nak benda tu. Pagi ni sebelum aku sarapan, aku ada order sarapan daripada pihak Anjung Villa sediakan. So dia dah hantar. Jadi aku akan tunjuk kat korang. Aku akan review lah makanan sekali. So ini rumah dia, nampak? Ini ada tempat belakang sawah padi geng, depan pun sawah padi, nampak? So memang nice gila. Semalam aku dah cakap ada aktiviti yang boleh dilakukan kat sini kan. So antara dia, nampak? So diorang ada basikal yang korang boleh naik, tapi kena bayar lah RM15 untuk satu hari. Untuk villa yang sebelum ni aku review, dia ambil RM10 sejam. So ini RM15 sehari. So aku rasa murah lah. Basikal budak tak ada, basikal teenagers dan orang-orang besar ada lah. So kalau yang lain tu kena bawa sini. And ni jerami yang diikat. So nampak tak? Nampak tak? Ni so korang boleh ambil gambar. Berlatar belakangkan sawah padi. And kat sini sawah padi, kat sini pun sawah padi. Nice gila geng, nice gila. So bagi aku escape plan untuk korang lari sekejap, tenangkan minda. It's a good choice lah. Antara aktiviti yang boleh buat kat sini ialah memancing. Aku difahamkan dia sediakan joran untuk memancing. And umpan kalau ada lah. Kalau tak ada korang kena cari lah kedai-kedai yang berdekatan kat sini. Tapi umpan tu dia akan bagi umpan cancing je. Tempat mancing tu kat sini, nampak? Kolam kecil je. Aku rasa kolam yang dibuat sendiri kot. Sebab aku tak tahu, aku tak tanya pula sebab aku bukan kaki mancing. So joran dia pakai joran yang buluh tu, nampak kan? So dia pakai joran tu. Korang boleh mancing lah. Dan hasil tangkapan tu kalau difahamkan dalamnya ada ikan. Mungkin ikan sawah padi lah kot. So boleh goreng, boleh makan lah. Selain rumah Red Villa ni yang aku stay kat sini, diorang ada a few unit villa juga. Dan setiap villa dia akan ada private pool. Macam kat rumah belakang aku ni dan yang sini. So sebelum adanya rumah Red Villa belakang tu, diorang buat yang ni dulu. Dan yang viral kat TikTok, kat FB dan TikTok lah. Ni 2 unit ni. So diorang buat yang ini dulu. Selepas tu diorang tambah lagi lah. Dan dengar cerita diorang akan ada satu cafeteria kat mana aku tak tahu, but lagi nice lah kan. So kalau sebelum ni ada sarapan je, mungkin ada lunch, ada dinner kan. Aku tak dapat nak review satu persatu lah, because sekarang ada orang duduk.
dia hampir setiap hari lah fully tenant. So yang korang, kalau korang nak datang, make sure book awal lah. And macam aku cakap semalam, dah book janganlah tak datang. Dan kesian orang sebab waiting list sangat-sangat ramai. Fully book sampai hujung tahun And 2022 pun orang dah start booking. Sebab dekat sini pun korang boleh buat private function. Korang boleh buat birthday party ke, family day ke, kau nak book the whole villa pun boleh, tak ada masalah. Sebab each villa ada private pool. So itu yang aku suka. Dan korang boleh parking kereta kat depan ataupun tepi villa. So senang lah kau nak ambil barang ke. And bagi aku yang win kat sini ialah tempat dia. Memang bangunan cantik, sawah padi pula. So zaman-zaman TikTok, zaman-zaman Instagram, kau nak post apa-apa, sangat-sangat cantik. Kau kena datang. Alright, jom aku nak makan tu. Kita tengok apa yang ada. Kopi padu. Okay geng, tadi dah tengok surrounding dia. Aktiviti dia aku tak dapat nak buat semalam. Hari ni pun aku rasa macam masa tak mengizinkan. Sebab dah cakap pukul 12.30. Kau nak jalan dah pukul berapa kan. So pada yang nak datang dan akan datang nanti, so enjoy. So tugas aku untuk review, bukan untuk enjoy. So dia lain. So korang datang, korang kena rasa lah semua. Aku tak ada sangat. So next time. Sebab nak pegang kamera, nak naik basikal, nak pegang mancing, jadah. So itu bukan dia. Okay, dekat depan aku ada sarapan. Menu sarapan yang korang boleh dapatkan kat sini kalau korang tak nak keluar. Nak keluar pun gara-gara tepi sawah ke, dekat area Skincan ke, Sungai Besar ke, jauh sikit lah. Ada macam-macam, lagi banyak sebenarnya. Tapi kalau yang malas nak keluar, sanggup bayar lebih sikit, makan kat sini. So hari ni aku nak try sarapan dia sedap ke tak. So macam yang korang tengok tadi, antara menu yang aku order adalah nasi lemak pandan, pulut dengan ikan masin, ubi kayu dengan ikan masin, kari puff, dan air dia ada teh dengan kopi je. Kopi dia memang best. So sambal dia bagi asin, senang lah. So kalau anak-anak yang tak makan pedas, boleh lah. Tak payah nak asing-asing nasi dah apa dah. Diorang bagi satu bekas sambal asing. Dan kesemua hidangan ni korang kena makan dengan sambal. Pulut makan dengan sambal, ubi kayu makan dengan sambal, baru sedap. Alright. So aku akan rasa satu persatu. So aku akan bagi tu korang. So sekarang ni aku nak rasa yang nasi lemak pandan dulu. Dia makan nasi, telur, timun, bilis dan juga sambal. So aku dah tahu sambal. Pekan tangan lah bola kampung. Bismillah. Sambal dia baik kan. Sambal dia tak pedas. Tak pedas sangat lah, ada lah rasa sambal. And cukup rasa. Nasi dia pula sedap. Rasa santan dia, sebab apa aku cakap rasa santan, setengah orang jual dia tak tahu santan pun, tak serbuk santan kan. So dia rasa lemak dia lain. And ada letak ahli kan, mungkin resipi masing-masing lah. Yang ni sedap. Bagi aku tu ni sedap. Telur dia, bini aku tengok nak dia belum makan. Dia suruh anak-anak. So kalau ni korang kena makan dengan nasi atau pulut yang tadi. Kalau makan saja okey, tapi bila makan dengan nasi lemak baru dia ada gu dia.
tengok je lah teman aku makan. Okay, done. Habis. Licin. Untuk next aku nak rasa curry puff. Dia datang dalam 6 pieces. Satu dah hilang kena curi anak aku. So curry puff nice. Dia tak berminyak sangat. Dan inti dia tak pedas. Okay, besar-besar. So, budak-budak boleh makan. Kalau tu setengah curry puff, kalau korang beli kat luar, tepung dia bukan main tebal lagi. Isi setengah air lah. Yang ni penuh. And dia tidak berminyak. Setengah curry puff kan, bila kau picit, dia punya minyak boleh meleleh bang. So nanti March aku boleh cakap pasal curry puff. Sebab curry puff is curry puff lah. Tapi sedap, better, tak berminyak, tak pedas. So budak-budak boleh makan. Okay, next hidangan seterusnya, pulut dengan ikan masin. Ni zaman-zaman dulu punya hidangan. Makan macam ini dengan sambal pun dah cukup lah. Sekarang asyik-asyik K-pop, asyik-asyik hipster, poyo-poyo nak jadi Mak Saleh. Jom letak sambal sikit. Cara makan dia, kau ambil pulut sikit, ikan masin sikit, jangan sambal. Gang terbaik tu. Sedapnya. Pulut dia tak overcook, tak keras sangat. Nice. Lemak. Masin biasa sebab kau dah makan ikan masin. Tu sambal tu dia lengkapkan lagi dengan ni lah. Aku bukan peminat pulut. Boleh makan tapi tak ada banyak. Angin kot. Tapi yang ini dia buatkan kau nak makan. So hidangan ni kalau ada mak-mak kita kan, sangat-sangat sesuai. Serius. Tak tipunya. Kena dengan kopi panas tak. Cuaca cantik, makan tepi sawah pula. Memang baik. Korang kena try. Lemak dah biasa kan. Ini luar biasa kan. Kau teman aku makan lah Okay, next aku nak try menu terakhir lah. Ubi aku suka. Dengan ikan masin agak jarang, pernah makan dulu. Ni ikan masin besar. So aku nak try
Dia makan dengan ikan masin dan juga sambal. So kita nak rasa ubi kayu empuk, tak keras, sedap. Makan dengan sambal tu. Benda macam ni yang cari kat luar tak dapat kan. Kau duduk suasana kampung, environment dia, belakang, tepi, kiri, kanan sawah padi, ada private pool pula, makan nak bila pagi-pagi macam ni, takkan best? Dengan ikan masin sikit, ubi kayu. Shadow-nya sedap kan? Lulus. Kau tak nak makan ikan masin pun, kau makan dengan sambal pun dah sedap. Nak makan macam ini pun dah sedap. Tak payah pakai ikan masin. Hidangan ni, kalau aku duduk kampung aku, next time aku kena bawa mak aku. Sangat-sangat sedap. Environment best. Semua makanan dia kat sini semua sedap. Sedapnya. Ikan masin ni jangan makan banyak-banyak tau. Rasa-rasa je jadi spoil. Ayang, kau kena try. Kena datang, kena try. Yang video-video kat TikTok tu semua mana tunjuk. Ni aku review betul-betul. Makan dia semua secara detail. Memang sedap. Harga untuk makanan ni korang akan terkejut sebab murah bagi aku. Sebab apa aku cakap murah? First, dengan benda-benda ni macam ni, dia siap hantar tau. Dia siap hantar ke bilang kau tak payah keluar. Satu. Keduanya, kau tak payah susah nak angkut anak bini ke, ataupun kau seorang kau pergi cari entah mana-mana kedai. Bukanlah tak sedap, maksud aku susah lah kau nak cari, kau nak pergi sana sini. Kalau kau tak biasa kat di sini, kau nak waste, kau nak Google lagi. Ketiga, duit minyak kau lagi. Memang orang cakap alah duit minyak, tak, kena kira lah. So maksudnya dia dah sediakan menu ni, kau bayar, dia siap hantar. Makan dekat meja makan ni ramai-ramai dengan family. Tak seronok? Unless engkau bukan tekak Melayu. Pagi-pagi nak kena cari McD, Starbucks, Zeus Coffee, Kepala Bana punya kopi, then okay. Kan, macam aku cakap lah, sekarang ni makanan budak-budak sekarang tak kenal. Kan, kau nak hipster, kau nak TikTok punya K-pop Korea berjadah ni, kan, cuba makanan Melayu. Siapa lagi nak mewarisi warisan kita? Betul. So kau kena rasa, right? Nak rasa pure punya makanan kampung, autentik kampung betul, kat sini. Kat tempat lain mungkin ada, aku tak tahu. So kat sini sedap dan sangat berbaloi. Okey, aku rasa penutup dia kat sini. Itu saja vlog ataupun review untuk kali ni di Anjong Pool Villa. Recap balik, on first day aku datang, terus check in, mandi pool sebab hujan tak boleh nak buat apa-apa aktiviti. Malam aku keluar cek makan, dan hari kedua lah baru aku boleh tunjuk korang sedikit environment yang ada kat sini. Dan aktiviti dia aku tak dapat nak buat sebab masa tak mengizinkan. Susah juga untuk aku shoot satu persatu. Alright, but on second day ni menu sarapan dia sangat-sangat baik, sangat sedap dan berbaloi. Korang datang sini, sewa dan makan kat sini.
So aku recommendkan. Untuk yang suka privacy, lagi aku recommendkan. Sebab pool pun privacy, rumah agak privacy, makan pun macam ini. Cuma tak nak makan kat sini, keluarlah kedai makan berlambak kat sini. So salah satu tempat yang korang boleh lari sekejap, nak tenangkan fikiran ke, korang nak spend time dengan family ke, this is the place. Tak perlu pergi jauh-jauh. Dan kalau nak pergi jauh, pergilah. Tapi kalau nak pusing Selangor pun ada tempat yang cantik. Salah satunya ialah Anjung Pool Villa. Alright. Aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Fatul, owner kepada Anjung Pool Villa, staff dia, Puteri, Puan apa namanya? Puan apa? Mariam, Puan Marisa. Sorry kalau salah. And dia punya technician yang layan aku sangat baik, welcoming aku, dan gagas lain juga, menyediakan perkhidmatan yang sangat-sangat terbaik, layan keinginan aku ni lah, maksudnya permintaan aku ni. Dan diorang juga hantar pagi-pagi sarapan ni. Terima kasih especially Tuan Fatul bagi aku peluang dan juga bagi aku makan yang sedap-sedap. Alright. Untuk yang nak datang sini, aku akan letakkan link dekat bawah, Facebook dia, nombor telefon yang korang boleh hubungi. WhatsApp saja WhatsApp saja untuk sebarang booking, dan harga-harga semua dia akan bagi tahu. Macam aku bagi tahu semalam, untuk harga 2022. So kalau nak tahu lagi ada package lain ke apa ke, kena WhatsApp dekat nombor yang aku akan bagi kat bawah. Alright. Dan nak tengok gambar-gambar dekat Facebook dia orang. Dan korang boleh tengok juga video aku ni lah. Aku cuba buat sedetail yang mungkin, sebab nak korang tahu apa yang korang boleh buat kat sini, dan sebab apa korang kena datang. Alright. Pada yang baru dalam channel aku, tolong subscribe, tolong like, tekan butang lonceng kat sebelah tu untuk dapat notifikasi bila aku upload video baru. And terima kasih kerana terus menyokong Super Daily. InsyaAllah upcoming kami akan luaskan lagi tim Super Daily ni. Pada siapa yang ada sebarang cadangan atau komen, tolong drop komen kat bawah ataupun email kat kami. Dekat mana perlu yang kami datang, hotel mana, resort mana, homestay mana, tempat makan mana, ataupun siapa-siapa yang ada kenalan owner kepada kedai makan, hotel ke, segala benda lah yang boleh kami review, tolong email ataupun komen kat bawah. Kami akan tengok. Kalau mengizinkan dan sesuai dengan konten kami akan datang. Alright. Untuk yang nak buat video ke, foto ke, apa ke, pun boleh contact kami. Kami akan letak juga sponsor kami kat bawah. Alright. Terima kasih kepada semua. Terima kasih setia menyokong kami. InsyaAllah kami akan perbaiki dari semasa. Alright. Jumpa korang on next video. Take care. Assalamualaikum. Kopi kampung sedap, geng. Serius sedap.